Terima kasih kepada saudara moderator. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit ilmu mengenai teknik pengajaran sajak menggunakan teknologi Part 21. Amat menarik sebenarnya topik ini kerana dapat menjadi panduan kepada ramai orang, terutamanya kepada guru-guru dan pelajar-pelajar. Ya, tidak dinafikan penggunaan teknologi Part 21 ini dalam pengajaran banyak membantu guru untuk meningkatkan lagi kebosanan pengajaran dan pembelajaran supaya lebih menarik lah sebenarnya. Sehubungan dengan itu, saya akan berkongsi serba sedikit tentang teknik yang kita boleh guna untuk mengajar sajak dan apa teknologi Pak yang boleh kita gunakan. Teknik yang akan saya kongsikan adalah teknik mestemu. Ya, teknik mestemu. Teknik mestemu adalah teknik melakukan sajak tanpa muzik. Ya. Sajak disampaikan oleh pelajar mengikut alunan irama melodi secara bebas tanpa muzik yang mereka minat lah terutamanya. Macam kita ikut perkembangan semasa, macam sekarang ini apa muzik yang popular, itu yang kita pilih. Teknik ini boleh dilakukan secara berpasangan ataupun bersendirian. Tetapi saya rasa murid-murid, pelajar-pelajar mereka lebih suka secara berpasangan sebab itu akan lebih meyakinkan mereka. Ya. Untuk teknik ini, langkah kita mengajar dia, untuk proses pengajaran, guru memilih tajuk lagu yang tajuk sajak yang ingin diajar terlebih dahulu. Contohnya kita pilih Komsas. Komsas tingkatan 1 iaitu sajak Kita Umpama Sehelai Daun, karya S. Mahazir. Ya. Seterusnya, lepas kita pilih sajak, kita bagi murid kepada berpasangan, sebab murid ini mereka akan lebih berkeyakinan kalau dibandingkan dengan kalau berseorangan. Mereka agak takut sebenarnya untuk pelajar-pelajar, tidak kira pelajar sudah besar ke dan sebagainya. Seorang murid akan diminta untuk mendeklamasikan sajak, manakala pasangannya pula akan melakukan sajak tersebut. Jadi kita suruh dia pilihlah mana-mana lagu yang mereka minat. Ya. Terusnya, maksud melakukan sajak tanpa muzik ialah murid tidak mendeklarasikan sajak menggunakan intonasi sajak yang sebenarnya. Ya. Tetapi mereka akan melakukan sajak tersebut menggunakan melodi lagu yang popular atau mereka minati. Jadi maksud dia, perlu memilih ataupun suruh mereka sendiri yang memilih apa lagu yang mereka minati. Ya. Sebagai contoh, murid memilih untuk melakukan sajak menggunakan melodi. Contoh dia pilih lagu Sesar Separuh Nyawa, nyanyian Datin Alia, contoh dia. Ya. Ataupun kita suruh mereka pilih sendirilah apa lagu yang mereka minat. Ya. Sebab mereka yang akan belajar. Jadi kita jangan hadkan pemilihan lagu apa yang mereka, apa yang kita tak perlu tetapkan. Ya mereka sendiri yang tetapkan apa lagu yang mereka minat, muzik yang mereka minat. Ikut perkembangan semasa lah. Jadi seorang guru itu mesti sentiasa mengikut perkembangan semasa. Kita jangan terhad pada apa yang kita minat saja. Yang penting apa yang murid minat, itu yang penting dia. Jadi murid akan menggunakan melodi lagu tersebut dengan menukar lirik lagu tersebut kepada rangkap sajak yang dipelajari. Jadi teknologi Part 21 yang kita boleh gunakan untuk mengajar teknik ini ialah seperti video daripada YouTube, audio ya, lagu yang dimuat naik dan sebagainya. Ya. Ini contoh dia, kita umpama sehelai daun yang kita dah pilih, yang kita mau ajar dengan mereka tadi. Ya. Melalui teknik ini, murid akan mudah mengingati sajak yang mereka pelajari
dan mereka juga tidak mudah merasa bosan. Ya, jadi kita suruh mereka pilih, tapi lagu sajak yang akan kita pelajari memang kita sudah tetapkanlah ikut sukatan kita pada hari itu. Contoh macam hari ini. Oke, ini contoh-contoh kita ulang lagi ya, langkah pengajaran dia supaya lebih jelas. Ya, guru membagikan pelajar pada pasangan, seorang murid akan mengoperasikan sajak, manakala pasangannya pula akan melakukan sajak tersebut. Ya, murid melakukan sajak atau puisi tanpa musik, gunakan melodi lagu yang diminati ataupun mereka inilah yang saya katakan tadi, biar mereka pilih apa lagu yang mereka minat ya. Kemudian gantikan seni kata atau lirik lagu yang mereka minat itu tadi dengan puisi yang kita sudah pilih itu tadi. Puisi dia tadi kita umpama selai daun itu tadi ya. Murid akan lebih mudah mengingat. Nah, kalau kita gabungkan puisi itu tadi dengan lagu yang mereka minat. Ya, sebab biasanya belajar melalui musik ini ada pelajar yang lebih cepat paham kalau belajar melalui musik itu tadi. Ya. Oke, jadi saya rasa itu saja dulu penerangan saya. Kongsian daripada saya serahkan kembali kepada Cik Moderator kita. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Moderator. Saya Willimina Injut, anak John Bani, dan saya akan menerangkan tentang teknik pembinaan. Next slide. Oke, teknik perbincangan merupakan pendekatan yang berbentuk bualan dan dilakukan dalam kalangan murid-murid di bawah penyelidikan guru. Sewaktu perbincangan, murid-murid diberi peranan aktif untuk menyatakan pandangan atau pendapat mereka. Melalui teknik ini, murid dapat memperkembangkan pertumbuhan dan sosial mereka dengan baik. Namun demikian, teknik perbincangan telah dikembangkan dengan berbagai-bagai nama dan pelaksanaan seperti diskusi, bangsa, meja bulat, penyelesaian masalah, dan lain-lain. Antara teknologi PAK 21 untuk teknik perbincangan adalah inside outside circle. Cara pelaksanaan teknologi ini ialah murid diarahkan untuk mencari pasangan masing-masing serta membentuk dua bulatan, iaitu satu di dalam bulatan satu dan satu di luar bulatan dua. Guru memberikan soalan kepada murid dalam bulatan satu dan murid dalam bulatan dua hanya menjawab dan rakannya hanya mendengar. Murid memberikan pujian atau membetulkan jawapan rakan apabila dia telah selesai memberikan jawapan. Kemudian murid bertukar peranan dengan soalan baru. Yang kedua adalah round table. Round table ini dilakukan secara berkumpulan. Murid bergila-gila memberikan respons atau menyelesaikan masalah dengan menulis di atas kertas yang sama menggunakan pen atau pensil yang sama. Berikut pula adalah langkah-langkah pengajaran teknik perbincangan. Yang pertama, guru perlu memilih topik berasaskan pengalaman, kebolehan dan minat pelajar. Mengkaji dan melihat maklumat dengan teknik topik perbincangan, membantu pelajar untuk bersedia dalam aktiviti perbincangan. Pelajar diberitahu cara dan peraturan perbincangan. Dan kelima adalah menyediakan persekitaran yang sesuai untuk perbincangan. Guru perlu memilih topik berasaskan pengalaman, kebolehan dan minat pelajar. Tujuan perbincangan harus jelas dan diberitahu kepada pelajar sebelum perbincangan dimulakan. Yang seterusnya, pengerusi dan pencatat harus dipilih untuk mengendalikan sesi perbincangan. Guru harus mengalahkan dan membimbing setiap pelajar melibatkan diri secara aktif. Semasa sesi perbincangan, pelajar digalakkan mencatatkan idea yang disarankan dari semasa ke semasa. Pada akhir perbincangan, idea-idea yang dicatat haruslah dirumuskan. Sedikit masa diperuntukkan bagi guru atau pengerusi membuat ulasan atau kesimpulan daripada hasil perbincangan.
Sebelum akhir perbincangan, pujian harus diberikan kepada pelajar supaya mereka merasakan idea dan pandangan mereka mendapat perhatian. Dan ini pula merupakan contoh aktiviti untuk teknik perbincangan. Dalam 4 kumpulan, terangkan maksud bagi setiap rangkap sajak kijang yang lelah karya Wan Marzuki Wan Ramli. Baik, saya akan teruskan. Sebelum tu saya ucapkan selamat pagi kepada yang berusaha, Cikgu Bida, dan juga para hadirin sekalian. Saya akan teruskan dengan teknik penerangan. Next slide. Sebelum tu kita akan ketahui terlebih dahulu apa itu teknik penerangan, ya. Untuk teknik penerangan ni merupakan satu teknik yang dikatakan sebagai teknik kuliah, iaitu pengejaran fakta-fakta. Jadi jika guru menggunakan teknik ini, sebenarnya murid cenderung untuk menjadi pasif. Ya, melalui teknik ini guru membuat penerangan, interpretasi dan idea-idea berdasarkan teks. Okey, untuk teknologi PAK 21 saya akan menggunakan PowerPoint dan juga peta iThink. Seterusnya, untuk langkah-langkah pengajaran, sebelum saya tunjukkan contoh pengajaran nanti, langkah yang pertama iaitu guru memasukkan semua maklumat tentang sajak ke dalam PowerPoint. Elemen-elemen animasi diterapkan di dalam PowerPoint. Guru menerangkan semua informasi mengenai sajak dengan menggunakan PowerPoint dan latihan pengukuhan berbentuk permainan juga akan diberikan di akhir pengajaran. Baiklah, saya meminta Cik Marilyn untuk berhenti share slide seketika sebab saya akan tunjukkan stimulasi pengajaran menggunakan PowerPoint. Dapat lihat slide dah? Okey, Belum lagi. sudah dapat? Oke, sudah. Terima kasih Cik Moderator. Baik, sebenarnya teknik pengajaran ini dapat dilihat lebih berpusatkan kepada guru itu sendiri. Ya, teknik ini tidak banyak melibatkan aktiviti bersama murid. Mungkin juga tiada aktiviti sama sekali kerana bergantung sepenuhnya kepada guru. Jadi untuk mengelakkan murid itu berasa cepat bosan atau tidak fokus, di situlah peranan teknologi PAK 21 untuk menarik minat murid untuk belajar sajak. Ya, sebagai contohnya di sini saya memilih sajak roti karya Ahmad Syahrul Wahid, iaitu daripada Antologi Baik Budi Indah Bahasa tingkatan 2. Bagi pengajaran sajak menggunakan teknik ni, saya menggunakan teknologi PAK 21 seperti yang kita dapat lihat, iaitu PowerPoint, dan sedikit sebanyak saya juga selitkan elemen peta minda atau peta iThink. Pertama sekali, guru boleh memasukkan semua maklumat tentang sajak ke dalam PowerPoint seperti maksud, setiap rangkap, tema, nilai, persoalan dan sebagainya. Jadi untuk menarik minat murid seperti yang kita dapat lihat, guru boleh selitkan elemen-elemen animasi ke dalam PowerPoint. Contohnya seperti gambar-gambar yang boleh bergerak dan sebagainya lah. Okey, mempunyai juga elemen berwarna-warni agar murid lebih tertarik untuk melihat slide PowerPoint kita. Jadi di sini saya ingin tunjukkan apa yang menariknya lagi. Saya juga memasukkan elemen di mana guru boleh memilih topik yang diajar dengan hanya menekan topik-topik yang dimasukkan. Ya, tidak susah untuk mencari topik dengan memeriksa slide satu-satu. Contohnya, guru ingin mengajar tentang nilai dan isi kandungan ini. Ya, kita hanya perlu menekan nilai ini saja, nilai saja. Jadi guru ia akan bertindak seperti butang yang menghubungkan kita pada slide yang kita cari. Ya, contoh lagi, kita ingin mengajar tentang persoalan. Jadi guru boleh hanya menekan ini saja, persoalan saja. Jadi dia akan terus kepada slide persoalan, ya, persoalan saja. Jadi di sini saya juga turut memasukkan elemen
Mana elemen sekejap sebentar. Saya juga turut memasukkan elemen peta minda ataupun peta iting agar murid tu lebih faham dan mudah menjadi rujukan mereka. Ya, setelah guru memberi penerangan tentang semua maklumat yang berkaitan dengan sajak, di akhir slide ini juga, guru boleh sediakan soalan pengukuhan yang berbentuk seperti permainan. Jadi kita akan tengok contoh di sini. Kita akan tekan latihan pengukuhan, akan terus keluar kepada slide pengukuhan. Okey. Ini akan memberi keseronokan kepada pelajar sebenarnya kerana slide ini boleh memberi tindak balas kepada pelajar. Sebagai contoh, soalan pertama, apakah tema sajak roti? Saya akan memilih jawapan yang salah seperti jawapan C. Apabila ada nasi salah itu akan muncul. Ya, begitu juga jika kita pilih jawapan yang betul. Contoh seperti soalan ini, berapakah rangkap puisi tradisional beberapa putus hidup? Saya akan memilih jawapan yang betul iaitu 5 rangkap. Animasi untuk jawapan betul juga akan keluar. Ya, jadi ini akan memberi keterujaan kepada pelajar agar mereka tidak mudah berasa bosan jika hanya mendengar guru sahaja yang memberi penerangan. Right? Jadi, sampai di sini sahaja dahulu perkongsian daripada saya tentang teknik pengajaran dan penulisan sajak dengan menggunakan teknologi 421. Saya serahkan kembali kepada Cik Moderator kita. Terima kasih. Baiklah, dapat dengar tak suara saya? Hello? Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator kita iaitu Cik Aquariania. Dan juga selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Syafiqah dan saya akan menerangkan mengenai teknik menyoal secara terbuka bagi teknik pembelajaran Komsas kita pada hari inilah. Okay, next slide. Okay, terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang konsep lah. Okay, konsep teknik ini. Teknik menyoal secara terbuka merupakan teknik yang paling lama dan juga popular digunakan dalam bidang pendidikan. Kemudian, teknik ini turut digunakan bagi melatih murid dalam bidang penulisan. Berserta ia bercorakkan, formatif dan biasanya digunakan di peringkat menengah rendah. Dan konsep ini juga bertujuan untuk melatih murid-murid menulis karangan. Isi dan bentuk karangan sebahagiannya akan diberikan oleh guru. Cara untuk melatih kemahiran menulis secara terkawal adalah dengan memberi murid-murid satu rangka isi tentang perkara yang perlu ditulis, kemudian meminta murid menulis sehingga lengkap. Dalam Komsas, teknik ini boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada karya yang akan dibaca. Seterusnya. Okey, baiklah, bagi penggunaan teknologi PAK 21, kita akan memilih teknik simultaneous roundtable dan juga peta iting. Kedua kaedah teknologi PAK 21 ini boleh digunakan dalam teknik menyoal secara terbuka. Sebagai contohnya, simultaneous roundtable, pelajar boleh menulis jawapan berdasarkan soalan yang ditanya di dalam kertas dan edarkan catatan mereka kepada ahli pasukan yang lain. Selain itu, bagi teknik peta iting, aktiviti secara berkumpulan ataupun individu di mana penulisan idea dilakukan dalam bentuk grafik atau secara manual iaitu di dalam buku latihan atau kertas mahjong. Jadi secara umumnya teknik ini boleh digunakan untuk pelbagai jenis sajak dari pelbagai tingkatan. Okey, seterusnya untuk langkah pengajaran, saya memilih teknik simultaneous roundtable. Okey, langkah pengajaran pertama adalah soalan-soalan yang hendak dikemukakan hendaklah dirancang terlebih dahulu oleh guru-guru. Kemudian soalan yang hendak dinyatakan atau yang hendak disoal kepada murid-murid perlulah bersesuaian dengan peringkat kebolehan belajar. Selanjutnya arah soalan hendaklah tidak terlalu senang ataupun tidak terlalu sukar supaya murid-murid dapat menjawab soalan tersebut dengan lebih mudah ataupun tidak
membuatkan murid-murid tersebut mengalami kekeliruan. Kemudian, perkataan atau istilah yang hendak digunakan haruslah boleh difahami oleh pelajar. Kemudian, guru haruslah memberi peluang kepada pelajar untuk memikirkan jawapan. Dan soalan pula akan dikemukakan kepada seluruh kelas dan elakkan daripada mengemukakan soalan kepada murid tertentu sahaja. Okay, next slide. Okay, baiklah. Soalan yang dikemukakan terlebih dahulu haruslah sebelum menentukan nama murid supaya mungkin akan ada wakil dari murid yang lain untuk menjawab soalan supaya murid tidak berasa takut ataupun gemuruh bagi menjawab soalan lah. Kemudian bentuk soalan hendaklah berubah-ubah bagi menarik perhatian murid. Dan soalan yang dibentuk harus mampu mendorong pelajar untuk berfikir dan membantu untuk sesi penulisan esei. Elakkan soalan yang mengandungi jawapan di dalamnya juga supaya dengan ini murid-murid dapat berfikir di luar kotak dengan menjawab berbagai soalan yang berkaitan dengan teknik berkaitan dengan pembelajaran Kopsas. Kemudian soalan yang hendak dikemukakan haruslah ringkas dan jelas. Baiklah, setakat itu sajalah penjelasan daripada saya mengenai teknik menyoal secara terbuka. Terima kasih. Terima kasih Cik Moderator. Saya akan meneruskan dengan teknik yang seterusnya daripada saya, iaitu teknik bacaan nyaring. Jadi teknik bacaan nyaring ini dianggap sebagai salah satu kemahiran lisan selain mendengar dan bertutur. Bacaan nyaring ialah kemahiran menentukan apa yang ditulis. Teknik ini ialah salah satu kemahiran bahasa yang bercorak produktif, iaitu fungsinya adalah untuk menyampaikan makluman kepada orang lain, iaitu pendengar. Fungsi teknik ini berbeza daripada bacaan senyap yang merupakan kemahiran membaca secara reseptif, iaitu menerima komunikasi bahasa dan bukan menghantarnya kepada orang lain. Teknik ini membantu pengajaran bahasa lisan kerana latihan bacaan nyaring boleh meningkatkan kemahiran sebutan dan intonasi dalam pertuturan. Okey, bagi teknik ini, teknologi pembelajaran abad ke-21 yang digunakan adalah peta Aiting. Sebelum itu dia seperti ini. Cikgu akan memberikan satu gambar, tidak kisahlah cikgu itu memberi gambar bunga, hewan ataupun alam sekitar. Selepas itu cikgu itu akan memberikan contoh-contoh peta Aiting yang boleh pelajar gunakan untuk mengaplikasikan ataupun menulis saja. Contohnya pengajarannya seperti ini, guru menunjukkan pelbagai jenis peta Aiting kepada pelajar. Dengan berpandukan satu gambar, guru meminta pelajar untuk merangka isi-isi sajak yang hendak disampaikan dalam peta Aiting. Kemudian pelajar memilih peta Aiting yang hendak mereka gunakan dan kemudian merangka sajak. Selepas merangka isi-isi sajak, pelajar diminta untuk menghasilkan satu sajak pendek. Kemudian, guru akan meminta setiap pelajar untuk membaca hasil sajak mereka di hadapan dengan nada yang nyaring. Seperti teknik kita ini, iaitu teknik bacaan nyaring. Jadi ini dah tadi contoh dia. Selepas cikgu memberikan gambar, contoh ataupun gambar yang dipilih untuk membuat satu sajak. Teknik yang ini boleh sesuai dengan teknik penggunaan sajak yang jenis sajak bebas. Jadi pelajar akan bebas untuk menyampaikan idea-idea mereka menggunakan peta-peta IT yang disediakan oleh cikgu. Tidak hanya untuk sajak yang bertema ataupun jenis bebas saja yang membolehkan boleh menggunakan teknik pembelajaran abad ke-21 peta Aiting ini, tetapi
Sajak-sajak jenis yang lain juga boleh menggunakan peta eting ini untuk merangka-rangka isi, tetapi itu bergantung dengan murid itu sendiri. Tetapi cikgu harus menggalakkan pelajar untuk menggunakan teknologi pelajar abad ke-21 ini supaya pelajar terdedah kepada teknologi pembelajaran yang baharu dan memudahkan mereka untuk mempelajari ataupun menggunakan teknik pembelajaran yang baharu agar mereka lebih tertarik dan meminati pembelajaran mereka pada hari itu. Jadi selepas pelajar merangka isi-isi sajak dalam peta minda, mereka akan membuat satu sajak pendek seperti yang terpapar di sini. Hanya satu rangkap sajak saja. Jadi pelajar akan bergilir-gilir ke hadapan untuk membacakan sajak mereka, diharapkan dengan nada yang nyaring. Rasanya itu saja daripada saya. Saya teruskan kepada moderator lagi.